Okay, class. So now I'm going to show you how you want to answer for the example number 2. So based from the questions, the items of cost that we want to get first is the variable cost. Okay, RM 6 ringgit per unit, and the selling price is here 10 ringgit per unit, and the fixed cost is 10,000 per unit. Alright, so for the first questions, we need to find the break-even points in units and ringgit. Alright, so for A, right, so we will use the equations of contribution margins methods, right? So quantity for BEP equal to fixed cost divided over selling price minus variable cost. So fixed cost is given how much? Pass 10,000, right? So RM 10,000, and we divide over selling price. Selling price is 10 ringgit. Okay, minus RM 6 ringgit. So the quantity at the BEP, so 10,000 divide 4 ringgit, so it will be 2,500 units. Okay, right. So the next questions, how much unit to be sold if the profit to be targeted is 50,000 ringgit. Alright, so for B, same equations. So quantity equal to fixed cost plus net profit divide over selling price minus variable cost. So now we are going to find quantity to be sold in order to get net profit of 50,000 ringgit. Alright, so all the data is remain same. Okay, so fixed cost we still use 10,000 ringgit, and we will add with the net profit that will be achieved, that is 50,000. So just put in the equation RM 50,000, and then we will divide over contribution margin per unit. So as we calculated earlier, it will be RM 4 ringgit per unit. Alright, so we will divide. So the total is 60,000. We'll divide over 4 ringgit. So sorry, so the answer should be not in RM. Okay, so first we get as in unit, so it will be 15,000 unit. Okay, before that I forgot, for the first question we need to find break-even point units in ringgit as well. So now we can calculate it for that purpose. So kita akan darabkan, saya tinggal ni tadi, maaf. So nak akan jadi 2,500 darabkan dengan harga jualannya RM 10 ringgit. So dia akan jadi RM 25,000. So maknanya jawapan nak dalam bentuk unit dan juga dalam bentuk apa? RM, ya. Okey kelas, kita tambah lagi kertas kat sini. Okay, so last question. Okay, if the company wants a profit 50,000 ringgit by selling 10,000 unit, what is the minimum price to be set in to achieve the target? Nak cari apa sekarang ni? Maknanya kita nak cari, kita nak cari apa? So maklumat yang diberi, untung yang disasarkan, dan unit yang hanya nak dijual adalah 10,000 unit. Yang perlu dicari adalah harga jualan. Okey, harga jualan. Okey, kelas. So kita akan menggunakan formula yang sama. Okey, untuk soalan sini, quantity sama dengan
fixed cost plus with a net profit divide over selling price tolak dengan variable cost. Okey, ingat. So kali ini kita nak cari selling price sebab kuantiti dah diberi. Okey, net profit pun dah diberi. Begitu juga dengan maklumat lain tidak ada perubahan. Jadi yang nak cari yang mana? Selling price ya kelas. So kita masukkan kuantiti dalam soalan. Berapa banyak kuantiti nak dijual? Iaitu 10,000 unit kan. So, masukkan 10,000 dekat kuantiti tu. Fixed cost ada perubahan tak? Tak ada. So kita tekan sama iaitu RM RM10,000 plus dengan RM berapakah net profit yang disasarkan? Tengok balik pada soalan. Sama ya, 50,000. So RM 50,000. Okey, ingat nak cari apa tadi? Selling price. So selling price kita nak cari. Variable cost kita akan gunakan data yang sama iaitu selling price variable cost ni adalah RM RM6 per unit. Okey kelas. So apa yang berlaku sekarang ni, kita kena bentukkan persamaan ini dengan lebih teratur. Okey, kita akan darabkan 10,000 unit ni dengan selling price dengan kos berubah. So dia akan jadi macam mana? Okey, dia akan jadi seperti ini iaitu 10,000 SP tolakkan dengan RM60,000 ya. Okey. So sama dengan RM berapa? 60,000 juga. Okey, jadi maknanya sekarang kita bentukkan kembali persamaan ini 10,000 SP sama dengan RM 120,000. Kenapa 120,000? Sebab kita akan bawakan 60,000 ini tambah di sebelah persamaan itu. Jadi maknanya SP adalah sama dengan RM 120,000 bahagikan dengan 10,000. So kelas, berapakah harga jualan dia? Okey, so dia akan jadi berapa? Berapa? RM RM12 per unit RM12 per unit. Okey, RM12 per unit. Okey kelas. Okey. Baik. Kita sekarang lihat pula pada soalan nombor 3. Okey, tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni dia rujuk kepada maklumat contoh 1. Tengok balik contoh 1. Mana contoh 1 tadi? Kat atas kan? Okey, maknanya dia menggunakan data yang asal. Okey, dia menggunakan data yang asal. Apakah data asal dia? Okey, so saya bawa ke bawah tadi. Okey, saya kecilkan sikit nak boleh tengok. Okey, data asal dia apa? Selling price RM10, variable cost RM2 dan fixed cost RM18 ya. Okey, itu data asal dia. Okey. So question 1 tadi tu selling price dia adalah RM RM10. Variable cost dia adalah berapa tadi kelas? Tengok balik mana satu RM2 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 dan fixed costnya adalah RM18,000. So ini adalah data yang asal. Okey, data yang asal. Baik. So kalau kita lihat dalam soalan ini, okey, ada beberapa tambahan. Okey, ada beberapa tambahan. Okey, dia kata apa? KMK nak menambahkan kos pengeluaran. Okey, so KMK bercadang untuk meningkatkan kos berubah seunit kepada RM2.30.
Okey, saya guna pen merah supaya nampak RM2.30. And fixed cost will increase 10% while selling price increase to RM10.50 per unit. Okey, ada berlaku perubahan. Okey, ada berlaku perubahan di dalam kos dan juga harga jualan. So inilah yang dikatakan sebagai sensitivity analysis. Okey, kelas. Pertama kita lihat apa yang nak dicari. So soalan ini minta kamu untuk mencari new break even point. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, calculate the target profit if 15,000 units are produced. Maknanya, untuk menjawab kesoalan ini, dia akan menggunakan data yang baru, iaitu perubahan yang baru. Apakah perubahannya tadi? Iaitu berlaku peningkatan kepada variable cost, iaitu meningkat kepada RM2.30. Fixed cost meningkat sebanyak 10%. Selling price increase to RM10.50 per unit. Okey, jadi kita dah tahu ada data asal dia. Okey, tengok. Selling price, selling price berubah menjadi berapa ringgit? RM10.50. So ini adalah data yang baru. Manakala untuk variable cost pun sama. Dia akan berubah menjadi RM2.30. So ini adalah kos yang baru, RM2.30. Dan untuk fixed cost pula meningkat sebanyak 10%. Jadi apa yang berlaku? Kos asal untuk fixed cost adalah RM18,000. Jadi untuk meningkatkan sebanyak 10%, jadi apa yang kita kena buat? Kos untuk peningkatan kos untuk fixed cost itu RM18,000 kita akan darabkan dengan 1.1. 1.1. Okey. So kita akan buat pendarapan. So 18,000 darabkan dengan 1.1. So dia akan jadi sebagai RM19,800. Okey. Ada lagi satu cara. Okey, cara ini adalah cara yang cepat. Okey. Kalau cara yang lambat, kita akan kira satu persatu kelas. Okey, apa cara dia? Iaitu 18,000 darab dengan 10%. So akan jadi berapa? 1,800. Kemudian baru kita tambahkan 18,000 tambahkan dengan 1,800, maka baru akan dapat 19,800. Okey. So maknanya ada dua cara lah nak cari. So bergantung pada anda cara mana yang mudah, tapi saya mengesyorkan pada anda gunalah kaedah yang ini lebih mudah sebenarnya untuk buat pengiraan. Okey. Jadi kita dah tahu ada perubahan kepada kos itu tadi, maka kita akan masukkan balik nilai baru ke dalam persamaan ini. So, kita akan gunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah margin sumbangan. So, untuk menjawab soalan A itu, so Q untuk BEP sama dengan fixed cost divide over selling price minus variable cost. So, fixed cost berapa? Cuba tengok fixed cost. So, fixed cost tadi ada perubahan kan? Dah jadi berapa? 19,800. So, ini nilai baru dia. 19,800. Bahagikan dengan selling price. Selling price pun ada perubahan kan? Berapa tadi amount dia? Iaitu 10,500 per unit. Sorry, RM10.50 per unit. Dan bahagikan, tolakkan dengan variable cost, iaitu RM2.30 per unit. Jadi kita buat pengiraan, iaitu cari perbezaan, tolak Okey, so 19,800 bahagikan dengan RM8.20. Okey, betul kelas? So dia akan jadi 2414.63 kan?
Okey, 24, 14, 3. Okey, kita akan bundakan kepada nombor bulat terakhir. Terhampir iaitu berapa? 2, 4, 1, 5. So ini adalah BEP yang terakhir, ya. Okey, kelas. Sekiranya dalam soalan kamu dapat nilai BEP dalam unitnya, kalau macam ni memanglah kalau dia perpuluhannya lebih daripada 5 kan. Tapi sekiranya kalau kamu dapat, katakan figure kamu dapat itu adalah 2414.1, okey, kamu kena juga bundakan menjadi 2415, bukannya 2414. Dari segi matematiknya ya begitu. Tapi sekarang ini dalam bentuk accounting, kita nak pastikan setiap unit yang jual itu tidak ada dalam perpuluhan. Bayangkan kalau kita nak mengeluarkan satu produk, mana ada produk dalam bentuk perpuluhan? Dia mesti dalam bentuk satu unit yang absolute. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena bundakan mana-mana nombor dalam bentuk perpuluhan itu kepada satu nombor bulat yang terhampir, yang lebih besar, yang terhampir. Okey. Jadi ini adalah contoh, makna jawapan yang tadi kita dapatlah 2415. Nombor tu 5. Okey. Kemudian untuk menjawab soalan berikutnya, iaitu mencari sasaran untung sekiranya menjual 15,000 unit. Okey, jadi apa yang kita kena buat? Kita akan menggunakan formula yang sama. Okey, untuk jawab B iaitu kuantiti sama dengan fixed cost tambahkan dengan net profit bahagikan dengan selling price tolak dengan variable cost. Okey, so untuk fixed cost itu, untuk fixed cost itu kita akan gunakan nilai yang sama, tak ada perubahan ya, 19,800. Dan kuantiti yang diberi adalah 15,000 unit. So tambah dengan net profit yang kita nak cari. So selling price, kita akan menggunakan selling price yang sama iaitu RM10.50. Tolakkan dengan RM2.30 untuk kos berubah. Okey. Jadi kita buatkan pengiraan. So kita buat kat sini 15,000 sama dengan 19,800 tambah dengan net profit. So margin sumbangan seunitnya adalah RM8.20 per unit. So kita buat pengiraan. So 15,000 darabkan dengan RM8.20. So akan jadi RM 123,000. Okey, so RM 19,800 tambah dengan net profit. So maknanya di sini net profit adalah sama dengan tolak dengan 19,800. So dia akan jadi berapa? RM 103,200. Okey kelas. Setakat ni dulu untuk video kali ini. Untuk contoh-contoh yang ada dalam buku tutorial kamu. So untuk yang akan datang, saya akan tunjukkan pada video yang akan datang lecture examples. Okey. Sekian dulu untuk hari ini.